Itu yang susah. Handling saling. Nanti lain. Okey, kita tengok soalan yang pertama terus. Ini soalan SPM. Kita jawab bersama-sama Yang ada ni cikgu nak minta tolong awak yang jawabkan. Bukan cikgu jawab Okey, sekejap. Okey, soalan pertama kita berbunyi soalan SPM Ini tahun berapa cikgu tak pastilah. Sebab cikgu tak screenshot. Okey, diberi bahawa X 5, 8, dot 41, dot ialah suatu janjang aritmetik. Okey, tengok sini janjang aritmetik. Okey, janjang aritmetik, nyatakan nilai X. Okey, bila di sini dia kata JA, janjang aritmetik, ini melibatkan apa? Ini akan melibatkan D ke A? D. D, okey. Kena ingatlah D lah. Maksudnya sekarang, D dia berapa ni sekarang ni? 3. 3, okey bagus. 3 D dia sebabnya 5 tambah 3 akan jadi 8 lah. Tambah 3. So sekarang dia nak suruh awak cari nilai X. Kita nak ke depan. So macam mana nak buat nilai X tersebut? Tolak 3. 5 tolak 3. 5 tolak 3, bagus. So jawapan untuk A ialah 2. okey, X sama dengan 5 tolakkan dengan 3. So jawapan awak ialah 2. Okey, bagus. Maksudnya awak dah faham sepenuhnya lah ni bab ni masalah. Untuk jawab kertas 1 ini kertas 1 sebab ini satu markah je. Ini satu markah saja. Okey, kita pergi kepada soalan B. Tulis 3 sebutan berturutan. 3 sebutan berturutan. Sebutan dia tak cakap hasil tambah. Selepas 41. Okey, selepas 41. Lepasnya ia akan jadi berapa? 44. 47. Tambah 3 kan ke bawah kan? Tambah lagi 3. 47. 57. 50. So, dia suruh senaraikan 3 sebutan berturutan selepas 41 ni. So, inilah jawapannya. 44, 47, 50. Tulislah 44, 47, 50. Ini lagi 2 markah awak. Senang kan? Senang sangat. Kacang je kata satu ni. Tapi cikgu bincang lah, takut awak kata cikgu tak bincang pula. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Sebutan kedua suatu janjang aritmetik. Bila aritmetik je awak kena ingat terus keluar D, bukan R Ialah sebutan kedua janjang aritmetik ialah negatif 3. Okey, tolong keluarkan maklumat ini. Sebutan kedua bermaksud kita kena tulis T2. Yes, T2 bersamaan dengan negatif 3. Dan sebutan keenam ialah 13. So, T6 dengan 13. Okey, cari sebutan pertama. Maksudnya dia nak apa ni? T1. Yes, dia nak T1 dan beza sukunya. Apa ni? D. Okey, bagus. Bagi janjang itu. So, awak sekarang awak ada T2 dengan T6. Macam mana awak nak cari T1 dia? Macam mana awak nak cari D dia? So, macam mana? Okey, cuba awak buat senarai T1, T2, T3, T4, T5, T6. Sekarang ni awak ada nilai di sini. T6, 13, T2, negatif 3. Okey, sama juga, awak kena ingat kalau janjang aritmetik kan kita guna kaedah purata kan.
Sama. Cuba awak tengok ni Ini kalau kita tambah dengan ini, kita bahagikan 2, kita akan dapat yang mana satu? 4. T4. T4, bagus. Kita akan dapat T4 sebenarnya. Dia sama je. Walaupun dia jarak ni tak macam T1 dengan T3, kita tetap still boleh buat purata lah. So, negatif 3 tambah dengan 13, dapat berapa? 10. Bagi 2 dapat 10 5. bahagikan dengan 2, dapat berapa? 5. Okey. So T4 kita akan dapat 5. Okey. Lepas tu awak buat yang ni dengan ini pula. Buat kaedah yang sama. Negatif 3 tambah 5 dengan bahagi 2. 1. Dapat berapa? Betul 1. 1. 1. Okey. Kita dapat sini. Okey. Kemudian kita nak dapatkan T1 kan sekarang. Ini yang T1 kena tambah dengan ini bahagi 2, jawapan mesti dapat negatif 3. So, okay, cikgu katakan sini A lah. A tambah 1 bahagi 2, mesti jawapannya negatif 3. Mana nak dapat A kita? 3 darab 2, negatif 6 kan? So, ini darab ini dapat negatif 6, tolak 1. Negatif 6 tolak 1. So, dapat negatif 7. betul? Okey. So jawapan untuk A kita ialah sebenarnya negatif 7. Ataupun awak boleh buat macam ni. Awak terus cari D. Kan ini 5, 1 kan. 5 tolak 1. D kita 4. Betul? D kita 4 kan. 5 tolak 1, 4. Ataupun tolak lagi 1 tolak 4 dapat negatif 3. Negatif 3 tolak lagi 4 negatif 7. Sama juga. Tak nak buat purata dah. Buat sekali sudah. Okay. Boleh faham soalan ni? So D kita, jawapan kita ialah 4. Kita punya A, sebutan pertama ialah negatif 7. Okay. Boleh faham soalan nombor 2? Boleh. Tak ada masalah Boleh. Alright. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Okay. 3 sebutan pertama janjang aritmetik. Okay. Ialah 3 sebutan pertama okay. Maksudnya bila ada perkataan pertama bermaksud okey, tengok 3 sebutan pertama, bila dia cakap sebutan pertama, terus awak tulis ada perkataan pertama T1, T2, T3. Okey, T1 sekarang dia bagi H. T2 8. T3 K. Okey. Cari nilai H tambah K. Ni lagi senang. Ini kan janjang aritmetik kan? Bila janjang aritmetik, ini ialah purata. Betul? H tambah K bahagi 2. Ikut je formula kita. H tambah K bahagi 2 sama dengan berapa ni? 8. Betul? Okey. So soalan dia nak H tambah K je. So H tambah K sama dengan 16. 16. Dapatlah jawapan kita. Dapat 2 markah. Senang je. Okey, ada masalah tak? H tambah K 16 jawapannya. Okey, boleh? Kita teruskan soalan yang kelima. SPM 2013. Okey. Dalam satu janjang aritmetik. Luar aritmetik je memang soalan yang senang lah. Awak jangan tak jawab. Beza sepunya ialah 5. Okey, keluarkan terus. D dia dah bagi negatif 5. Beza sepunya. Okey. Diberi hasil tambah
sebutan pertama janjang itu ialah 45. Okey, sekarang dia bagi apa ni? 45 ni. Satu Jumlah tambah. S. Jumlah T1 sampai T10. Kita nampak simbol apa kat sini? S. S10. S10 sebab dia kata 10 sebutan pertama. S tu untuk sum Okey, sama dengan 45 lah. Sebab ada perkataan pertama kat situ. Okey. Cari sebutan pertama janjang itu. Sebutan pertama. Ini sebenarnya apa dia tanya ni? A. A ataupun T1, betul? Okey. Bila awak ada S10, 45, awak ada D awak negatif 5. Okey. Awak guna pakai formula hasil tambah lah. Yang ini memang kena guna formula lah. Tak sebab dia cuma bagi satu je maklumat S10. Okey. So, ingat balik formula Sn kita ialah N per 2. Okey. 2A tambah N tolak 1D. Kadang-kadang kita kena pakai juga formula ini sebab dia tak bagi rujukan untuk awak. So sekarang dia bagi S10. So N ni gantikan 10 lah. 10 bahagi 2. Okay. 2A tu nak dicari. A lah. N tadi 10 tambah 10 tolak 1. D kita tadi dia beri ialah negatif 5. Ganti kat sini. 10 bagi 2, 5. Okay, 2A tambah ni 9 darab dengan 5 negatif 45 kan? Okey, ni tambah dengan tolak ni buka teruslah. Senang kerja awak. 2A tolak 45. Okey, S10 ni kan dia dah bagi 45, masukkan kat sini siap-siap. Ini operasi darab kan? Turunkan. So 5 ini cikgu padam, cikgu akan bawa ke seberang sini, dia akan jadi operasi apa? Bahagi. Bahagi 5. Bahagi 5 akan jadi 9. So sekarang kita akan keluar 2A tolak 45 sama dengan 9. Tujuan kita nak cari A ni. So 45 ni nak buat apa? Pindah ke sini akan jadi apa? Tambah. Tambah. Tambah 45. Dapat apa? 45 tambah 54. 54. So sama sini 2A sama dengan 54. Kita nak A je. Bahagi 2. 27. Berapa? 27. 27. Okey. So dapatlah jawapan untuk soalan A ini. Okey, boleh? Okey, sekarang dia tanya awak sebutan ke-10 janjang itu. Sebutan ke-10 janjang itu. Apa soalannya ni? Sebutan ke-10? T10. Okey, T10. Sama ada awak nak buat senarai, contoh macam ni lah senarainya T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Okey, sebab kita boleh buat juga. Okey, T1 tadi kita dah dapat 27. Dia punya D ialah negatif 5. So tambah tolak jadi tolak lah. Tolak 5, tolak 5, tolak 5, tolak 5 sampai T10. Tapi kalau cikgu nak guna formula, ni boleh padam tak muat. Boleh kan cikgu padam? Awak nak screenshot ke? Boleh. Tak, okay, cikgu padam Sebab nak kira untuk soalan B ni. Okey, sekarang kita nak T10. Ada satu lagi formula yang Tn. Formulanya ialah Tn sama dengan A tambah N tolak 1. Sebab kan kita nak T10. A tadi kita dah ada 27. Tambah 10 tolak 1 akan jadi 9. D kita ialah negatif 5. Kalau macam ni kita tak perlu buat senarai lah. Tak apa. Kita terus guna formula sahaja. Sebab A dah ada, D dah ada. Senang sikit.
So dapat berapa ni kelas? Tujuh. Berapa? Negatif 18. Okey, negatif 18. Inilah jawapannya. So ini 2 markah. Yang A tadi 2 markah. Dia jadilah 4 markah. No. Yang ini cuma 1 markah saja. Yang B ni 1 markah di sini saja. Okey, yang A tu ialah 3 markah. Okey. Boleh? Kita proceed kepada soalan berikutnya. Awak nampak tak soalan ni? Saya rasa soalan ni sikit. Nampak tak soalan ni? Nampak. Besarkan sikit Kita tengok Darjah 9. Darjah 9 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dengan 8 sektor. Okey, sudut sektor-sektor itu membentuk janjang, suatu janjang, kita tak cakap janjang apa. Dengan sebutan pertama ialah 24. Okey. Nyatakan sama ada janjang itu ialah janjang aritmetik atau janjang geometri. Okey, macam mana kita nak tahu dia janjang aritmetik ke janjang geometri? So, awak identify. Sekarang ni dia bagi T1 dia. T1-nya dia bagi berapa? 24 kan? T2-nya berapa? Cuba tengok gambar Rajah. 30. 30. T3-nya 36. 36. T4-nya tak bagi, dia bagi. Okey. Sekarang awak tengok ni. Kalau andai kata, contoh cikgu kata yang ini ialah janjang geometri. Contoh, janjang geometri mesti R kan? R ialah T2 bahagi T1 kan? Dia mesti sama dengan T3 bahagi T2. Okey, cuba kita test. Betul tak R dia sama? T2 bahagi T1. Maksudnya sekarang 30 bahagi 24. Dapat berapa? Berapa dapat? 1.25. Okey, 1.25. Okey, sekarang kita kena uji pula T3 bahagi T2. 1.2. 36 bahagi dengan 30. 1.2. Apa? 1.2. Okey. Ini tidak sama dengan ini. Ini dapat 1.2 saja, betul? Tak sama. So, dia bukan janjang. Oleh sebab itu, bukan JG lah. Okey, bila bukan JG, dia mesti JA. JA kita kena tahu. JA ialah D. Kena uji dia. D ialah T2 tolak T1. Dia mesti sama dengan T3 tolak T2. Okey, T2 tolak T1. 30 tolak 24 dapat berapa? 6. 6. Okey. T3 tolak T2 dapat berapa? 6. 6 juga. So, bila 6 sama dengan 6, kiri dengan kanan, oleh sebab itu dia ialah JA lah. Awak tulis penuh janjang aritmetik. Ya. Sekejap Okey, sorry. Macam pula. Okey, kita tengok ya. Kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya, cari nilai P. Okey, P. Berapa agak-agak awak nilai P ni? 42. 42.
42. 42. Sebab 42. dia 4. Dia punya D ialah 6 kan. So tambah 6 betul. So P sama dengan 42 darjah. Itu je. Okey. Sebab dia satu markah je ni. Seterusnya hasil tambah semua sebutan dalam janjang itu. Sekejap. Maksudnya sini awak kena cari, sini awak kena cari, sini awak kena cari. Ada lagi 3 tu. So kita kena sambung yang inilah. Okey, sekarang tadi kita dapat 42. Sambung lagi T5, T6, T7. Sebab kita ada lagi 3 ni. 42 tambah 6, 8. 48. Tambah 6 lagi, 54. 54. Tambah 6 lagi, 60. 60. So dia sekarang dia nak hasil tambah semua. Okey, maksudnya T1 sampai T7 lah. Dia nak hasil tambah semua ni. Tambahkan. Okey, cuba tambahkan dapat berapa tu? Cari. Apa? Min, buat susah adik. Tiga ratus enam puluh. Deh, berapa dapat total? Patut datang ada orang menjawab, tak dengar eh. 360. 360. 8. Memang sepatutnya lah kita Cikgu, dapat tu kan 360. Ini kan dalam bentuk satu pusingan kan. Dalam bentuk darjah kan. Satu keliling kan 360. Confirm lah kena 360. Kalau tak soalan dia ni salah. Alright. Itu ialah jawapan untuk C lah. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Tahun 2015. Okay, ini tahun gila sikit ni. Okay, kita tengok soalan ni susah tak? Okey, dalam satu janja aritmetik hasil tambah empat sebutan pertama ialah 14 dan sebutan keenam ialah 7. Okey, maksudnya sekarang kita senaraikan dulu. T1, T2, T3, T4. Hasil tambah 4 sebutan pertama ini ialah 14. Saya tambah. Tulis kat situ, awak catat je. Kemudian sebutan keenam ialah negatif 7. T5, T6. Negatif 7. Okay. Cari sebutan pertama dan beza sepunya. Dia suruh cari D, dia suruh cari A. Sebutan pertama. Okey. Macam mana kita nak buat sekarang? T6. Kita boleh tak buat kaedah purata? Boleh tak kelas kita buat kaedah purata? Boleh tak? Sudah. Boleh tak buat kaedah purata kelas? Dapatkan T5. Boleh. Boleh. Tak boleh. Tak Tak boleh. boleh. Dia kalau nak buat kaedah purata kita kena ada T4 dengan T6 baru dapat T5. Sekarang ni kita ada hasil tambah ini sampai ini. So kita buat macam ni lah. Sebab ini dia kata hasil tambah kan. Sebutan pertama ialah A betul.
Untuk dapat sebutan kedua, kita akan buat A tambah dengan D. Di ke bawah tambah D kan? Betul? Sebutan ketiga ialah A tambah lagi A tambah D tambah lagi D. So A tambah 2D. Sebutan keempat A tambah 3D. Itu yang sebenarnya formula Tn awak dia akan jadi A tambah N tolak 1D. Sama je ni. Bermaksud kalau T1 A tambah 1 tolak 1 D, 1 tolak 1 jadi kosong. So dia terus A lah. T1 sama dengan A. Kalau T2, contoh cikgu masukkan. Nak buktikan untuk awak. T2 tambah 2 tolak 1 D. Okey. A tambah 2 tolak 1, 1. 1 darab D, D. A tambah D. Kalau T3, A tambah 3 tolak 1 D. Sama dengan A tambah 2D. Okay, awak nampak ni. Dia kurang 1 daripada dia punya N. T3, A tambah 2D. T4, A tambah 3D. Kalau T5, kita tulis sebagai apa? T5. A tambah 4D. Okey, A tambah 4D. Kalau T6, yang dia bagi ni, A tambah 5D. T6. A tambah 5. T. Okey, A tambah 5D. Okey, sebenarnya formula itu kita boleh keluarkan kat sini. A tambah 5D adalah bersamaan dengan negatif 7. Okey. Lepas tu, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, nilai dia ialah 14. So, awak pun tambah. A tambah A tambah A tambah A. Ada berapa A tu? 4. 4A. Okey, ini tak ada D. Ini ada 1D. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Betul? Sama 6D bersamaan dengan 14. Okey. Awak nak guna kaedah apa ni? Suruh buktikan dia. Hapus. Hapus. Okey. Jadi kalau nak hapus, kita kena samakan pemboleh ubah dia ni lah. So yang atas ni cikgu darabkan dengan 4 Okay, cikgu tulis kat atas ni. So dia akan jadi 4A tambah 20D sama dengan 7 darab 4 negatif 28. Okey, yang ini cikgu salin balik bawah dia. 4A tambah 6D sama dengan 14. Okey, kita buat kaedah tolak lah. Supaya ini dan ini mati. 20 tolak 6 akan jadi 14. 14D. Negatif 28, hati-hati Negatif 28 tolak 14. Negatif 42. Negatif Negatif 42. 42. Okey, nak dapatkan D je. Nak buat apa dengan 14 tu? Bagilah. Ni kan darab, bawa sini bahagi. So dapat berapa? Negatif 3. Negatif 3. Itu jawapan untuk D kita. Yang pertama ni, yang kedua ni. Kita dapat dulu. Kita belum dapat A ni. Okey. So kalau D negatif 3, macam mana kita nak dapatkan A kita ni? Macam mana? Kan kita dah dapat D. Ganti di persamaan 2. Nanti dekat persamaan 2. Persamaan 2 mana? Oh, nak ganti kat sini. Buat apa awak nak nyusahkan diri? Awak kan dah dapat D ni. Tambah je. Awak kan dah dapat D. Kita nak naik ke atas balik. So sini kan negatif 7. Nak buat operasi apa ni? Tolak. Tolak. So Tolak. negatif 7 tolak negatif 3. So akan jadi apa? Negatif 4. Negatif 4. Okey. Sini negatif 4. Tulis kat sini. Negatif 4. Negatif 4 tolak lagi. Nak naik atas lagi. Tolak lagi negatif 3. Hati-hati yang ni tolak. Negatif 1.
Satu. Tolak lagi negatif 3. 2. Tolak lagi 3. 8. 5. 5. Berapa? 5. 5. Tolak lagi 3. 8. 8. So, A kita sekarang akan jadi 8. Okey, jelas? Siapa tak faham? Awak juga boleh ganti kat sini, tak ada masalah. Macam kata Dev tadi, kita boleh ganti di sini. Boleh, tak ada masalah. Awak juga boleh ganti di sini. Awak juga boleh ganti di sini. Okay. Mana-mana boleh lah. Awak dah dapat D negatif 3 tadi kan? Jawapannya awak confirm samalah dengan yang ni. Walaupun kita buat jujukan ni. Sama. Sama je. Boleh, tak ada masalah. MAT ni dia banyak kaedah. Ganti sini, nak ganti sini, nak ganti sini. Boleh. Okey, boleh Kita teruskan. Okey, nombor 8. Dia panjang sikit tapi markah dia cuba tengok. Markah dia kalau kertas 1 ni paling tinggi cuma dia boleh pergi 4 je. Dia tak boleh pergi 10. Kertas 2 yang tinggi markahnya 10. Tapi untuk KSSM cikgu rasa dia dah jadi 8. Kertas 1 pun dah banyak dah markahnya. Okey. Untuk KSSM lah. Ni untuk KBSM sebenarnya. Okey, tengok yang satu gerai menjual teh tarik memberikan pilihan kepada pelanggan-pelanggannya sama ada menggunakan susu pekat atau susu cair. Susu pekat atau susu cair. Ada 2 pilihan sekarang di dalam minuman mereka. Pada suatu hari tertentu, gerai tersebut mempunyai 70 tin susu pekat. Pada hari tertentu. Dan 48 tin susu cair. Sekarang ni awak ada 2 jenis susu. Satu susu pekat, satu lagi susu cair. So, singit lah. Okey, okey. Kalau ni cikgu dah baris. Sering sikit. Okey, susu cair. Tulis. Susu cair. Susu pekat. Sebab dia lain-lain ni susu ni. So, T1 cair, T1 susu pekat. Okay. Susu cair, tadi dia kata ada berapa tin? Susu cair 48. Susu pekat ada 70 pada awalnya. Okay. Gerai itu menggunakan 5 tin susu pekat dan 3 tin susu cair dalam sehari. Okay. Susu pekat dia guna 5 tin. Susu pekat 5 tin. Shironeko ni siapa? Baru masuk ni. Alif. Good morning Alif. Baru masuk. Dan habis lah cikgu. Okey. Tak apa. Awak boleh tengok yang baru masuk. Awak boleh tengok ni cikgu rekodkan dia ni. Okey. Gerai itu menggunakan 5 tin susu pekat. Bermaksud hari ni. Esoknya tinggal berapa susu pekat? 65. 65. Sebab dia punya T ialah 5. So tolak 5 lah. P3. Ini mesti janja aritmetik lah ni. Tolak 5. Hari seterusnya jadi 60. Sebab dia sehari-hari dia guna 5 tin pekat. Yang susu cair pula dia guna 3 tin. So T2 akan jadi berapa? 45. T sama dengan 3. So 45. Hari ketiga
42. 42. Tolak 3, tolak 3 Ni tolak 5. Okey. Selepas berapa harikah bilangan bagi tin kedua-dua jenis itu adalah sama banyak? Oh, dia nak sama banyak. Sudah. Sama banyak. Maksudnya kita kena buat sebelah-sebelah lah. Okey, kita tolak lagi 5. Yang 4 tolak 5 dia akan jadi 55. T5 akan jadi 50. T6 akan jadi 45. T7 akan jadi 40. Tolak 5 Okey, buat yang ni pula. Janganlah buat banyak-banyak. Awak buat yang ni pula, selesai pula. Okey, tolak 3 akan jadi berapa Afiqah? 39. 39. Sambung lagi Afiqah. T5 36. 36. T6 33. 33. T7 30. 30. Tak sama lagi. Sambung lagi sini. T8 35. T8 27. 27. T9 24. 24. Tak ni sebab sini angka kosong dengan 5 je. T10 sambung lagi. 21. T11 18. T12 15. okey lah kot 15 mesti ada ni. Okey, T9 sambung yang ni. 30. 30. T10 25. 25. T11 20. 20. Sama lagi. T12 15. okey, dia tanya dia sama banyak. Ni dah keluar 15. Ni dah keluar 15. Ini pun dah keluar 15. Wah. Alamak, kena pasang pula robot ni. Buat kereta. Sekejap Lah, nak buat kereta pula. Nah, di kereta dah. Jadi kereta dah pergi mamanya jauh. Nah. Okey, jadi dia sekarang dia tanya bilangan soalan ni dia kata berapa hari. So berapa hari sekarang? Hari ni 12. Inilah N kita ni. So 12 hari lah jawapannya. N 12. N sama dengan 12. Ataupun awak tulis N sama dengan 12 lah. N sebenarnya ni soalan ni. Dah terus 3 markah. Susah kau nak tolak 3, yang ni tolak 5. Carilah sehingga awak berjumpa yang sama ni. Okey. Boleh? Ada soalan tak? Tak. Alright. Kita teruskan. 2016 punya soalan. Macam susah tapi taklah susah mana pun ni. Okey, kita tengok Diberi bahawa X tambah 1, 2X tolak 7 dan X tambah 1/4 ialah 3 sebutan berturutan bagi janjang geometri. I like kan? Ni maksudnya kena guna R lah ni. Dengan nisbah sepunya dia 1/2. Okey, dah bagi R dia sama dengan 1/2. Nisbah sepunya itu ialah R. Cari nilai X. Cari nilai X. Okey. Yang ini nak buat kaedah macam mana ni? Janjang geometri ni cikgu jawab. Kalau janjang geometri macam mana kaedahnya kita nak buat? Sekarang ni kita senaraikan dulu. T1 kita ialah X tambah 1. T2 kita ialah 2X tolak 7. T3 kita ialah X tambah 1
1/4. Okey. Kalau aritmetik kaedah purata tambah bahagi 2. Kalau geometri ingat balik. Apa yang berlaku? T1 per T2. 1/2. Apa ni? 2. Dia akan jadi T2 kuasa 2 sama dengan T1 darab dengan T3. Ini sama juga. Ini darab ini sama dengan ini kuasa 2. Ini kuasa 2. Maksudnya kalau kat sini, cikgu akan tulis 2x tolak 7 kuasa 2 sama dengan darab ni kan? X tambah 1 darabkan dengan X tambah 1/4. Okey, ni kat awak dah tahu kaedah cepat. Macam mana nak buat? Apa hasil kembangannya? Apa hasil kembangannya? Apa hasil kembangannya ni? Nama cuti ni. Kuasa 2. 4x kuasa 2. Buka X kuasa 2. Tak ni kembangan ni. Kembangan ni apa hasilnya ni? Apa hasil kembangannya? 4x kuasa 2 tolak 24x tambah 49. 2x kuasa 2, 2, 2, 4, x kuasa 2, x kuasa 2. Tengah 7 darab 2, 14, 14 darab 2, 28, negatif 28x. Belakang 49. Betul Sama dengan x tambah 1, x tambah 1 kuasa 2. So ini sebenarnya kalau kita permudahkan dia akan jadi macam ni lah. Ni kuasa 2 juga ni. X tambah 1, x tambah 1. Dia ada 2 kali. So, apa hasil X tambah 1 kuasa 2 ni? 4 ni nampak menyusahkan. So, kita bawa ke sana dia. Darabkan semua sekali dengan 4. So, akan jadi apa tu? 16 X kuasa 2. Tulis ke atas ni. 4, 16. 28 darab 4 berapa? 112. Negatif 112. 1 tolak 112x. 49 darab 4. 196. 196 sama dengan ini kuasa 2 pula. X kuasa 2. Tambah 2x tambah 1. Okey. Bawakan semuanya ke sebelah kiri. So 16x kuasa 2 tolak dengan x kuasa 2 tolak dengan 112x tolak dengan 2x tambah dengan 196 tolakkan dengan 1 sama dengan kosong. Sebab apa cikgu buat macam ni? Sebab cikgu akan gunakan pemfaktoran lah. Ni nampak kuasa 2 kuasa x nombor. So ini akan jadi negatif 114x, betul? Tambah 195 sama dengan kosong. Berapa jawapan? Gunakan EQN degree 2. 15 negatif 114 1. Berapa dapat kelas? Tekan kalkulator. 5. 5 dengan jawapannya mesti ada 2. 5. 5 dengan 13 per 5. 2.6. mana boleh tulis 2.6. 13 per 5. 13 per 5. Okey. So sini masuknya akan jadi X tolak 5. Sini akan jadi 12x X tolak 5. tolak 13. tak perlu lupa dah ni. Ini mat model ni. So jawapan dia apa ni?
Cari nilai X. Ini nombor berapa? Nombor 9. Jadi X sama dengan 5. X sama dengan 5. Okey. X sama dengan 5 lah. Tak mungkin lah X sama dengan 2 berapa tadi? 2.6 Okey, 2.6. Ini kaedah yang Cikgu Ishak punya tu yang permudahkan lah. Okey, dia ada satu lagi sebenarnya. Kalau kita nak guna yang ini, awak nampak Cikgu bagi contoh yang ni dulu. Yang ini dia ada certain soalan je kita guna yang ni, dia akan jadi mudah. Tapi untuk soalan ini, awak guna yang ini, dia jadi semakin complicated. Sebab kaedah ni tak ada dalam buku teks awak. Kaedah ni kaedah easy AMAT yang cikgu belajar lah. Cikgu ada belajar juga kaedah easy untuk soalan tertentu. Tapi untuk soalan ni sebenarnya lagi better kalau awak guna R dia terus. T2 bahagi T1. Okey, samakan dengan 1/2. Okey, sekejap Ni boleh pandang Cikgu tunjuk dulu yang susah ni. Sebenarnya ada lagi yang senang. Okey, kaedah yang senangnya kita tengok jawapan dia mesti sama 5 juga. Kaedah yang senangnya ialah T2, kita tahu T2 bahagi T1 ialah R kan? R sama dengan T2 bahagi T1. Ni kita ambil ni, T2 bahagi T1. Jangan ambil yang ni sebab yang ni ada bahagi. Menyusahkan diri awak nanti. So, T2 kita ialah 2x tolak 7 bahagi dengan X tambah 1 sama dengan R kita. Dia dah bagi kat sini tadi. 1/2. So awak dah nak silang lah. Awak dah nak silang, awak akan dapat 2x tolak 7 sama dengan 1 darab dengan X tambah 1 tetap X tambah 1. Ini kembang. 2, 4. 7, 2, 14. Sama dengan X tambah 1. Bawa ke sana, ini bawa ke sini. Ini bawa ke sana. So sini akan jadi 4x tolak X sama dengan 1 tambah 14. So jadi berapa ni? 15. Ini jadi berapa? X. So X sama dengan? Ni tak payah. X sama dengan 5 lah. Hati lagi nanti ni. Kena saya mungkin lagi. Dah. Adalah. Okey, X sama dengan 5 lah jawapannya. X sama dengan 5. Okey, yang ni lagi mudah lah. Lagi. Mana boleh mengaji lagi pukul 5. Cakap hati tu. Mengaji. Okey, so X sama dengan 5. Boleh? Sebutan pertama jika X tambah 1 ialah sebutan ke-12 janjang itu. Sudah. Dia kata X tambah 1 tu bukan sebutan pertama. Dia ialah sebutan yang ke-12. Macam ni. Dah boleh? Dipahami? Sekejap cikgu agak call sekejap. Ya. Ni yang senang. Ni yang senang. Kenapa? Hello? Cikgu tengah kelas senang. Sekejap lagi cikgu call awak balik Okey. Okey. Dah. Ada gangguan sikit tadi. Okey, kita dah dapat R kita tadi, X kita tadi 5. Okey. Tapi dia kata X tambah 1 ni ialah sebutan yang ke-12. Okey, T12 ialah X tambah 1. Maksudnya T12 kita berapa sekarang? X tambah 1. Yelah X tambah 1 ni. X kan kita dah dapat 5. Jadi berapa? 6. 6. 6.
So, awak nak guna formula kan awak nak guna bahagi. Dua-dua boleh ni. Awak lagi prefer yang mana? Nak guna formula ke terus nak guna yang ke atas? Listing. Okay, kita habis jam 11 kan? Tapi ada rehat kan? Tapi cikgu akan habiskan 10.30 ni. Habiskan. So awak rehatlah sehingga jam 11. Okay. T11. Kalau awak nak buat judukan macam ni lah boleh je. T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3. Muat. T2, T1. Okay, ini yang dia nak ni sebenarnya. Okay. R kita ialah 1/2. Ke bawah darab 1/2. Naik ke atas kita akan bahagi dengan 1/2. So 6 bahagi 1/2 dapat berapa? 12. 12. Sebenarnya 6 darab 2 tu. Okey. Darab 2 lagi? 24. 48. Darab 2 lagi? 96. Berapa? 96. Darab 2 lagi? 192. 92. Darab 2 lagi? 384. 384. Darab 2 lagi? 768. 7? 68. 768. Darab 2 lagi? 1536. Betul? Betul. Darab 2 lagi? 30. 0. 72. 72. Lazim. Darab 2 lagi? 6144. Darab 2 lagi? 12288. 288. Ini ialah jawapan kita untuk B ni. 12288. Okey, boleh? Kalau nak guna kaedah formula ni macam mana ni? Kita tahu formulanya ialah Tn sama dengan AR N tolak 1. Formula janjang geometri Okey, AN R tolak 1. A ni yang kita nak cari. R-nya kita dah ada tadi. 1/2. Okey. Yang kita ada nilai ialah 12 kan? Maksudnya ini ialah di 12 kan? N ni akan jadi 12 tolak 1. Tengok macam mana cikgu kira kalau manual. Nilai dia di sini ialah 6. Terus kita tukarkan dia menjadi 6. 6. So sekarang A 1/2 kuasa 11. 6. Okey. Nak dapatkan A kita akan buat, ini kan operasi darab kan. Kita bawa ke sana dia akan jadi bahagi. 6 bahagi 1/2 kuasa 11. Awak ambil kalkulator awak tekan je. Keluar tak? 6 simbol per tu jangan tekan bahagi Bahagi buat kurungan 1/2. Kita nak cek jawapan kita sekarang betul tak? 1/2 tutup kurungan kuasa 11. 12228. 12228. Dapat tak 12228? Dapat. Aku dapat ni yang kira ni. Okey. Semuanya dekat sini yang per ni awak tolong buat bahagilah. Yang ni buat kurungan. So, kalau guna formula automatik awak terus dapat jawapan lah. Cikgu risau yang awak guna formula ni, yang bahagian sini lah terutamanya yang kuasa-kuasa ni.
Tapi kalau awak buat kaedah yang biasa pun, tekan kalkulator je, tak susah pun. Dah 2 sampai awak dapat T1. Jawapan dia mesti sama lah. Macam mana kaedah yang awak gunakan pun. Okey, kita teruskan. Soalan 9. Ada 15 soalan je ni. Okey, diberi bahawa X berapa ni? Diberi bahawa X2 awak nampak dah jalan tu. Diberi bahawa X2, X4, X6, X8 ialah satu janjang geometri dengan X lebih besar 0, X lebih kecil 11. Hasil tambah ke tak terhinggaan janjang ini ialah 1/3. Okey. Hasil tambah ke tak terhinggaan so kena guna formula apa ni? S infinity A/1 tolak R. Okey, formula ni kena ada lah. Okey, dia bagi sama dengan 1/3. Okey. X2, X4, X6 ialah satu janjang geometri dengan keadaan X tersebut lebih besar 0 lebih 1. Okay, ini bentuk pecahan lah kan. 0 point something lah kan. 0.1, 0.2, 0.3 sehingga 0.9. Je. Pen. Abang pasang. Okey. Macam mana kaedah kita nak jawab soalan ni kelas? Cuba awak bagi pendapat kat cikgu. Ya. Pelan-pelan lah. Okey, sekarang ni dia bukan cakap ini T2, ini T4, ini T6. Dia kata ini jujukannya maksudnya kita tak tahu dia T berapa sebab tak ada perkataan pertama yang kat sini. Okey, tak kisahlah tapi dia mesti kita list down dia akan jadi macam ni. X2, kemudian X4, kemudian X6, kemudian X8. Nak cikgu ni kacau ni. Okey, so di sini memang tak ada perkataan pertama tapi ini ialah T1 awak. Sebabnya dia tak ada dot kat depan. Okey. Perhatikan. Dia cuma ada dot belakang je. Maksudnya ni T1, ni T2, ni T3, ni T4 lah. Okey, T1, ni T2, ini T3, ini T4. Okey. Jadi A kita kat sini apa? Nazira. A kita apa Nazira? X kuasa 2. A X kuasa 2. Kita punya R. R kita dah ada. 1/3. Ya ke R ni 1/3? Hasil tambah dia tak terhinggaan. Macam mana kita nak cari R Nazira? Adik, diamlah. Macam mana nak cari R? T2 bahagi T1 kan? 2 bahagi T1. So dapat berapa ni? X kuasa 2 ke? So kita bahagi ni. Kan kita potong ni. X kuasa 2. 2. So awak gunalah S infinity ni tadi. Kan S infinity dia bagi 1/3. So A kita dah tahu iaitu X kuasa 2 per 1. Ikut formula je. Tolak R kita dah tahu X kuasa 2 sama dengan 1/3. Sebab dia bagi kat sini. Okey. So darab silang lah. 3 X kuasa 2 sama dengan
1 tolak X kuasa 2. Ini bawa ke sini jadi operasi tambah. So sini akan jadi 4X kuasa 2 sama dengan 1. Apa nak buat dengan 4? Bawa ke bawah, bahagi 1/4. So kita nak X je, kita tak nak X kuasa 2. Nak buat apa ni? Punca. Punca. So X akan dapat berapa dapat? 1/2. Sebenarnya kalau punca dia ada tambah tolak 1/2 disebabkan dia kata X tu dalam range 0 hingga 1, maksudnya X kita akan jadi 1/2 lah. Dia tak mungkin jadi negatif 1/2. Sebab range kita 0 hingga 1 sahaja. Boleh? Okey. Ini ialah jawapan untuk B dahulu. Dia kata cari nisbah sepunya ini dalam sebutan X. Okey. Nisbah sepunya dalam sebutan X. Ini mana jawapan kita ni? Nisbah sepunya ni apa? R. Dalam sebutan X. Jadi kita dah buat ke belum ni? Dah. 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 Ini jawapannya. Cikgu tulis je kat situ A. Jawapannya ialah X kuasa 2. Yang ini untuk B. Sebenarnya secara tidak langsung tadi cikgu dah kira sebenarnya. Sebab itu awak kena ingatlah kalau janjang geometri, perkara pertama yang awak kena kira ialah R. Dan juga punya A. Abang. Okey. Kita pergi kepada soalan 12. 3 sebutan pertama yang positif. Bagi suatu janjang geometri ialah 2, P dan 18. Okey. 2, P dan 18. Janjang geometri yang positif Janjang geometri ingat. Okey. Cari nilai P dan nisbah sepunya bagi janjang itu. T1 sama dengan 2. T2 sama dengan P. T3 sama dengan 18. Dia suruh cari nilai P nisbah sepunya. So, yang ini boleh kita pakai yang tadi. Ini darab ini sama dengan P kuasa 2, betul? Ini automatik kita dapat jawapan. P kuasa 2 sama dengan 2 darab 18. Yes. Okey, 2 darab 18 berapa? 36. 36. So P kita nak buat macam mana? Punca. 26. So dapat 6. 6. Tak. Plus minus 6 sebenarnya. So satu ialah 6, satu lagi ialah negatif 6. Disebabkan dia kata yang positif sahaja. So P Ambil 6. sama dengan 6. Okay. So P sama dengan 6. Bila P sama dengan 6, kita masukkan kat sini 6. 6 kita tu kita masuk kat sini. Sekarang mari cari arc tak? Ini arc ni sebab punya 6 bahagi 2 ataupun 18 bahagi 6. Mana-manalah. So arc kita ialah 3. 6 sangat soalan ni. Lepas kacang pun lagi lama daripada jawab soalan ni. Okay. So ini ialah jawapannya. 3 markah dah di sini awak. Sebab itu cikgu cakap kaedah ini yang janjang geometri ni T1 darab T3 sama dengan T2 kuasa 2 ni untuk certain soalan dia akan jadi senang lah. Certain soalan je. Kalau soalan complicated awak guna kaedah yang biasa. T2 bahagi T1, T3 bahagi T2. Okay. Cuba kita try buat kaedah tu. Ni tadi P kan. Maksudnya kalau kaedah yang biasa awak akan buat macam ni lah. 18 bahagi P mesti sama dengan P bahagi 2. Sama juga. Awak akan keluar macam ni. P darab P kuasa 2.
18 darab 2, 36. Dia keluar terus kat sini. Maksudnya cikgu dah skip satu kaedah ni lah. Sebenarnya kaedahnya sama je. Okay. Kita akan dapat P sama dengan 6 juga lah kat sini. Okay, boleh Okay, kita pergi kepada soalan 14. Soalan SPM tahun 2013. Okay, ini ada pemboleh ubah je dia keluar. Ni agak susah sedikit lah, ramai orang merungut yang tahun 2013 ni soalan ni susah. Okay, kita tengok macam mana susah je ni tu. Maklumat berikut menunjuk kepada hasil tambah sebutan-sebutan janjang geometri. Apa ni? Dengan keadaan V dan W ialah pemalang. Pemalang. Tentukan nilai V dan nilai W. Okey. Hasil tambah dia ini yang membentuk janjang geometri. Okey, kita tengok Sekarang T1 dia dah bagi dia ialah 0.36. Yang ni. T2. Kata hasil tambah dia menjadi 0.36, 36, 36, 36. Bila dia buat dot ni maksudnya sambung lagi 36, 36, 36, 36. Okey, maksudnya V kita tu sebenarnya apa? Supaya dia jadi 0.36, 36, 36, 36. Kelas. Betul tak? Kalau cikgu tambah 0.36 tambah 0.0036, yang ini cikgu akan dapat 0.3636. Betul? Betul? Sudah. Betul. 0.36. Kalau cikgu tambah 0.0036, yang ini cikgu akan dapat 36, 36, 0.3636. Kan dia sambung lagi dot tu. Maksudnya dah 36, 36, 36. So T3 kita sepatutnya kita tulis sebagai apa? 0.00036. Bagus. T4. Ini kosongkan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6. Barulah kita dapat 0.36, 36, 36, 36, 36, 36. Kita tak tahu sampai ke mana lah ni. Okay, sama juga lah ni kaedahnya. So, bila dia kata ini ialah janjang geometri, ingat perkara pertama awak mesti wajib R dahulu. Maksudnya T2 bahagi T1. Kita ambil lah 0.0036 bahagi dengan 0.36. Dapat berapa ni kelas? 0.01. 0.01. Sebenarnya cikgu nak jawab soalan mana ni? A ke B? Ni yang R ni. B. Ini ialah jawapan untuk B sebenarnya. Jawapan untuk A nilai V dan nilai W? Yang T1, T2 tu. T2, T3 tu. T2, T3. T2 ialah V. T3 ialah W. Sebab dia buat kat sini tambah V tambah W. So, secara tidak langsung sebenarnya jawapan kita dah tertera kat sini. V ialah 0.036, manakala W ialah 0.000036. Inilah jawapan kita. Dia kat situ. Settle 3 markah. Okay. Kalau awak buntu, contohlah dalam exam awak buntu, awak tak boleh nak jawab soalan ni, awak skip dulu. Awak buat dulu yang lain. Okay. Jangan baca ayat soalan yang lagi. Soalan awak jangan baca lagi kalau awak buntu dalam exam. Awak tengok aje perkataan dia yang dibagi ialah geometri. Janjang geometri mesti ada R. Perkara pertama mesti R kita. Kalau janjang aritmetik mesti D. Okey, benda itu dulu awak cari, barulah awak tengok soalan ni. Sama dengan yang cikgu buat tadi. Cikgu kira dulu R, baru cikgu tengok soalan. Oh, soalan ni yang B ni yang diminta R-nya. Cikgu label kat sini B. Boleh Okey, kita pergi kepada soalan yang 15. Soalan 12. Okey, diberi hasil tambah N sebutan pertama bagi janjang geometri. Geometri sekarang. Geometri. Ingat R.
SN. Oh, sekarang dia dah bagi formula sendiri SN tu. Jangan geometri tu. Cari sebutan pertama. Ini kita dah pernah buat ni. Dalam kertas 1 betul? Okey. Macam mana nak tahu sebutan pertama kelas? S1. S1 ialah T1 ialah A. Ganti je dalam formula ni. S1 tu ialah T1. Ingat tu. Itu ialah sebutan pertama lah. So terus gantilah S1 tu gantikan N tu sebagai 1. 5/2 guna pakai je. 3 kuasa 1 tolak 1 kekurungan 3 tolak 1 2. 5/2 darab 2 mati. So dapat 5. Betul 5? Macamnya soalan ni. Okay, P1 kita ialah 5 lah. So A kita ialah 5. Okay, nisbah sepunya janjang itu. Nisbah sepunya bermaksud awak kena ada T2 bahagi T1 lah. T1 awak dah ada ni. 5. Yang belum ada ialah T2. Macam mana nak cari T2? N guna formula 2. S2. S2 tolak S1. ingat. Kalau T2 S2 tolak S1 jangan lupa tu. S1 kita inilah. S2 kita kena masukkan dekat sini nombor 2. So kita guna dulu formula ni. 5/2 kurungan 3 kuasa 2 tolak 1. Okay, tolak dengan S1 tadi 5. Terus letak 5 lah. Takut awak terlupa yang ni. Takut awak buat S2 sama dengan T2. Salah tu. S3 tolak S2. Okay, baru T3. Berapa dapat? Setengah. Oh, baju. Berapa dapat? Yang mana tempat? Sini dapat berapa kelas? Tak tahu. 20 betul lah. 15. Betul ke? Betul. 20. Okey, 20 tolak 5. So T2 awak ialah 15. Gantikanlah kat sini. Untuk mencari R tu jangan lupa. Bahagi dengan T1 kita ialah 5. So R kita akan dapat 3. Betul 3. Okay. Boleh? Ini ialah soalan B lah. Label kat sini. Okey, kita proceed kepada soalan seterusnya. Soalan 13. Cik sikit ni. Okay. Adam baru sahaja menamatkan pengajian diploma dalam bidang kejuruteraan. Dia ditawarkan kerja oleh 2 buah syarikat berbeza. Okey, sama macam kertas 2 hari tu. Okey, syarikat Satria menawarkan gaji permulaan 36,000. Satria Bila ada 2 macam ni, perkara pertama yang awak kena buat ialah buat dua jujukan lah. Maksudnya syarikat Satria. Boleh kat sini Satria. Okey, T1 dia terus keluarkan 36,000. Okey. Kemudian dengan kenaikan tahunan menamakan gaji permulaan 36,000 setahun dengan kenaikan tahunan sebanyak 5% dari gaji pokok. Okey, bila awak jumpa yang berlabel peratus, ini automatik janjang geometri sebab melibatkan darab bahagi ni, peratus. Okay.
dia akan ada kenaikan sebanyak 5% daripada gaji pokok. Okey, syarikat perdana pula, mana tadi? Menawarkan gaji permulaan sebanyak 30,000. Satu sama dengan 30,000. 30,000 setahun dengan kenaikan tahunan 9% daripada gaji pokok. Yang ini 9%, yang ini 5%. Tahunan dua-dua tahunan. Adam bercadang untuk memilih syarikat yang menawarkan jumlah pendapatan yang paling tinggi dan menabung 20% daripada gajinya bagi melanjutkan pelajaran setelah bekerja selama 10 tahun. Maksudnya kita kena kira T1 sampai T10 lah total gaji dia berapa untuk 10 tahun tersebut. Sebab ini T1 ni adalah tahun pertama. Tahun kedua T2. Okey, kalau gaji permulaan syarikat Satria ialah 36,000. Dia nak kenaikan ialah 5%. Tahun kedua, dia akan dapat berapa gajinya? RM37,800. Ya ke? Ya ke? Tanya cikgu pula. Mana cikgu tahu? Okey. Awak nak kira macam mana? Cari peratus kenaikan dia dulu. Lepas tu tambah. Tambah Dapat berapa tadi? Kenaikan dia 1,800. Tambah dengan Kan? 6,000. Berapa? 37,800. 800. Okey. T3. 39,600. Awak kena kira satu-satu ke? Tambah ni 1,000 berapa tadi kenaikan. Awak buat macam mana ni? Awak kira benda ni? Sebenarnya kalau awak nak kira benda ni, ini ialah janjian geometri kan cikgu kata tadi. Nak senang awak nak tahu ke bawah ni berapa ni, nak darab dengan berapa, awak carilah dia punya R tu siap-siap. Okey, R dia macam mana awak nak tahu, awak buat macam ni je terus. Ini kan 5% kan? Daripada total 5% daripada total kita ialah 100%. Ini kenaikan dia. Bermaksud sekarang ni awak kalau awak nak senang awak kira macam ni je. Sebab nanti kita akan masuk index number, bila awak tahu kira macam ni dia akan jadi senang. Maksudnya dia menokok 5% kan setiap tahun menokok bertambah. So dia akan jadi 105 lah. Per 100 awak tak payah tambah-tambah. Darab terus 36,000. Okey, cuba kira ni, yang ini dapat berapa? 105 per 100 darab dengan 36,000. Awak akan keluar terus jawapan ni, 378,000. Betul tak? Betul. Macam itulah. Lepas tu, bila awak dah ada T1 dengan T2, awak cari R dia siap-siap. Maksudnya, R-nya ialah 378,000 bahagi dengan 36,000. Dapat berapa? Dapat berapa dia punya R? 1.05. 1.05. So sebenarnya kan tadi 100 tambah dengan 5. So 105 sebenarnya. Bila kita bahagi dengan 100, dia akan jadi 1.05 lah. So untuk yang ke bawah sehingga T10 awak ni, awak tak perlu darab bahagi dah. Awak terus darab dengan 1.05, darab 1.05, darab 1.05 sampai awak keluar T10. Okey, T5, T6, jom. T8, T9 tak apa. T10. Okey. Darabkan dengan 1.05 dapat berapa ni? 378. Berapa dapat?
690, betul? Betul. Okey. Darab dengan 1.05 lagi. 41675. Kenapa cikgu buat 75? Sebab bawah ni dia kata bundalkan pada RM terhampir. Okey, 75 cikgu bundalkan siap-siap. 41675 darab dengan 1.05. 4 berapa? 43759. 43759. Okey. 43759 darab dengan 1.05 lagi. 45947. 45947. Okey, lagi. 45947 darab dengan 1.05. 48244. 48244. 48244 darab dengan 1.05. 50656. 50656. Okey. 50656 darab dengan 1.05 lagi. 53189. 53189 darab dengan 1.05 lagi. 55848. Okey. Betul Awak bersama dengan cikgu kira tak ni? Kan cikgu seorang je yang nak kira ni. Kira cikgu. Okay, betul Ada yang salah cikgu tekan kalender ni. Betul. 531 nanti ni. Betul sikit. Okey, kita kira yang syarikat perdana pula. Kalau 5%, 1.05. Kalau 9%, nak darab dengan berapa ni agak-agak awak? 1.09. Yes, 1.09. Terus ambil 30,000 darab dengan 1.09. 32,700, betul? 32,700. T3 kita darab dengan 1.09 lagi. 35643. 35643. T4 kita darab dengan 1.09 lagi. 38851. 38851. Darab dengan 1.09. 42348. 42348. 6 kita 42348 darab dengan 1.09. 46159. Di 7 kita 46159 darab dengan 1.09. 50313. 50313. Di 8 kita 4841. Di 9 kita 59. 59 berapa? 777. 777. 59777 darab dengan 1.09.
Apa dapat? 65157. 65157. Okey, 65157. Dia kata berapa jumlah tabungannya untuk melanjutkan belajar. Okey, jumlah tabungan dia untuk melanjutkan pelajaran selama 10 tahun. So, kita kena total pula up. Total upkan pula Satria punya dengan Perdana punya. Okey, cuba awak total up. T1 tambah T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Satria berapa? Perdana berapa? Okey, cikgu tunggu. Nombornya dah ada kat sini. Awak tolong total up je. Cikgu tak kira ni. Cikgu tunggu awak kira. Cikgu, Ya. saya dapat 452808. Untuk syarikat Satria Haa, 452 berapa? 808. 804. Okey, ini Satria 8 yang cikgu. ha? 8. 452 804 808. 808. Ha. Sedikit salah sikit. Jawapannya 804. Mungkin sebab kita buat pemundaran tadi. Okey, tak apa. 808. Okey, untuk Perdana 455789. 455789. Okey, 455789. 788 jawapannya. Okey, syarikat mana yang banyak setelah 10 tahun? Perdana. Perdana. So, kita akan ambil Perdana lah. Baru kita baca yang seterusnya. Tadi dia cakap Adam sekarang untuk memilih syarikat untuk menawarkan jumlah pendapatan yang paling tinggi. Okey, paling tinggi ialah syarikat Perdana lah. Dan menabung 20% daripada gajinya bagi lanjutkan pelajaran selepas bekerja selama 10 tahun. Syarikat mana yang Adam patut pilih? Syarikat Perdana. Berapakah jumlah tabungan untuk melanjutkan pelajaran? So, macam mana kita nak tahu berapa jumlah tabungan dia tu? Macam mana kelas? 1.2 darab 455789. 1.2? Tak boleh. Boleh. 20% kan? Ataupun 20%. Tadilah. Bagus. 1.2. 1.2. Betul lah tu. Sebab kita dah tambah 100 kan. 120. 1.2 darabkan dengan 455. Sebab yang ni yang kita ambil. 455,789. Berapa jumlah tabungan dia? Berapa? 9. Berapa dapat? 91158. 91158. Okey, inilah jawapannya. Okey,
kalau awak kira tadi kan, awak tahu tak flow nak kira ni macam mana ni tadi? Awak tahu kan? Tahu. Ini kalau awak dah buntu sangat ni, awak kira lah macam ni. Tapi kalau cikgu nak guna formula, awak tengok ini A kita 36,000, kita punya R ialah 1.05 kan? Okay, cikgu akan gunakan formula SN sekarang. Tengok macam mana cikgu guna formula SN. Maksudnya cikgu dapat terus jawapan di sini kalau guna formula lah. Ini kaedah, walaupun kaedah bodoh-bodoh, tak ada masalah. Cikgu takut kalau guna formula awak tersilap langkah. Jadi baik kita faham rujukan dulu macam mana. Okey, jadi S10 lah. Kita akan ambil. Okey, dia punya formula ialah A R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. 10 sebab 10 tahun ni lah. Masih tambah 10 tahun. Tak ada ayat. 36,000. Okay, A kita 36,000. R kita dah dapat tadi 1.05. N kita 10 sebab 10 tahun. Tolak 1 per dengan 1.05 tolak 1. Cuba awak guna kalkulator ni. Tekan. Ini cara kita nak menyemak lah. Kita punya semakan yang ini. Betul tidak ni? Okay, cuba tekan kalkulator. Keluar berapa? Keluar tak? Yang tadi ni. 452,804 ni jawapan kat sini. Sebab tadi kita dah buat pembondaran kan. Itu yang ada beza sikit ni kat sini. Tak ada masalah yang tu. Okay. Dia mesti keluar yang ini terus. Berapa dapat? Ini guna kuasa ni, guna yang ini simbol yang tu. Okay, berapa? Keluar tak? Afiqah keluar tak Afiqah? Tekan kalkulator ni. Afiqah? Keluar tak Afiqah? Sabrina ada tak Sabrina? Sabrina ada tadi. Sabrina ada Sabrina? Sakinah. Sakinah berapa Sakinah jawapan? Sabrina dah terkeluar Okey, Sabrina apa jawapan awak? Lah, minyak lah semua. Tahu tak kan kalkulator ni? Berapa? Afiqah, berapa Afiqah? Afiqah pula. Amisha, berapa Amisha? Sekejap saya kira. Boleh kan orang lagi ni? Boleh. Namanya awak pegang kalkulator. Yang ini awak buat kurungan lah. Boleh tekan sekaligus ni. Yang ni buat operasi bahagi. Dapat juga, dapat. Dapat berapa? 452,804. 804 kan? Okey. Yang 4 kat belakang tak ada masalah. Itu perbezaan nombor belakang sekali tak ada masalah. Sebab kita dah bundarkan yang tadi. Okey. Kalau cikgu nak kira untuk syarikat, satu lagi ni syarikat apa tadi? Syarikat perdana Okey, syarikat perdana. Dia punya permulaan gaji, permulaan ialah 30,000. So, sini kita akan tulis 30,000. Okey, R dia tadi berapa syarikat perdana? 1.09 kan?
Okey, 10 tolak 1. Kau dengan R tolak 1, 1.09 tolak 1. Okey, cuba kira. Kita terus boleh dapat yang ini. Ni kalau guna formula lah. Cikgu risau awak guna formula yang 4 ini je lah. 4 ini. Jangan salah tekan. Kalau salah tekan yang ni habis terus guna formula. Kalau awak terror guna kalkulator, awak gunalah formula. Tak ada masalah. Cikgu tak marah pun. Okey, cepat Dapat Dia mesti dapatnya lah. Sebab kita guna formula 14, 15. Okey. Jadi untuk soalan 14 dengan 15, cikgu nak awak kira sendirilah. 14, 15 ni lebih kurang sama je. Ini ialah dia tanya siapa yang layak, siapa tak layak. Okey. Itu sebagai cikgu nak menilai lah awak. 14 dengan 15 cikgu tinggal 2 soalan lagi. Awak tolong jawab dan post jawapan awak. Bila dah post jawapan, tolong tikkan nama awak. 14 dan 15 ni. Okey? Boleh? Sebab cikgu nak tamatkan kelas kita ni. Kesian pula kat awak. Nak rest tak sempat. Okey, jadi 14 dengan 15 cikgu tinggalkan awak dengan jawapan. Okey, 14 ni. 12 jawapan dia dengan apa? Okey. Jawapan dia cikgu tinggal ni. X sama dengan 12. Y sama dengan 24. X sama dengan 48. Okey. Jawapan dia Nanti awak tolong kirakan. Manakala untuk soalan 15. Jawapannya ialah Mohan tidak layak. Mohan tidak layak. Kenapa Mohan tidak layak? Awak kira lah. Kenapa Mohan tidak layak? Kenapa Mohan tidak layak? Awak kira sendiri. Pengiraan dia awak kena ada lah. Cikgu cuma bagi surface dia. Jawapan dia Mohan tidak layak. Yang ini jawab 2 markah je ni. Kejap jawab buat. Okey? Jadi